أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Sambungan kitab Kanzul Minan ala Hikam Abi Madian, muka surat 9. Ha? 9. Yang mana? 9 ni. Kataannya yang kurungan tu, kata Hasan Basri. Kita ambil kata Hasan Al-Basri. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil hifdzain amin. Kata Hasan Al-Basri, jikalau jernih ikhlas bagiku 2 rakaat, nescaya memadai daku. Dan kata Ibnu Athaillah, gemar kamu kepada barang yang disembunyikan daripada ghaib. Yang pertama tu ghaib, daripada ghaib. Itu terlebih baik. Aib, yang pertama aib ya. Yang pertama aib, minta maaf. Gemar kamu kepada yang disembunyikan daripada aib itu, aib. Terlebih baik daripada gemar kamu kepada barang yang didindingkan daripada kamu daripada yang ghaib. Sambungan daripada bagaimanakah sifat-sifat seseorang yang telah sebenar-benarnya ubudiyah. Yang di atas menyebut orang yang sudah sebenar-benar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang menelek kepada amalnya itu ainun riya. Bermaksud seseorang yang merasa bahawa amal dia masih lagi ada riya. Bermaksud seseorang yang masih lagi merasakan bahawa amalan dia banyak kurang, berbanding daripada orang yang merasa bahawa diri dia sempurna. Kan kadang-kadang kita rasa diri kita dah sempurna dah. Kadang-kadang kita rasa diri kita dah sempurna baik dan sebagainya. Tetapi disebut di sini bahawa seseorang yang sempurna ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama dia menelek, dia melihat atau dia merasakan bahawa segala amalan itu ada unsur-unsur riya. Bermaksud dia masih bimbang lagi. Walaupun dia banyak salat, walaupun dia bersedekah, dia masih lagi merasakan bahawa amal dia banyak sifat-sifat kekurangan. Berbanding daripada orang yang berasa diri dia sempurna semua dia. Itu disebut sebab ini. Sebab itu disebut sebab ini bahawa dianjurkan kita, bermaksud apabila kita merasai bahawa amalan kita itu punyai sifat kekurangan. Mungkin saja amal kita ada riya. Mungkin saja amal kita tidak sempurna ikhlas dia. Jadi apabila kita punyai perasaan sebegitu, maka setiap kali kita beramal ibadat, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ di antara adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merasai kekurangan pada ibadatnya, ataupun dengan erti kata yang lain, sentiasa rasa bersalah kepada Allah. Hatta selepas solat sekalipun. Kita dah solat dah,
tapi kita rasa ya Allah seolah-olah kita kata ya Allah maafkan kami ya Allah, betapa kurangnya nilai solat kami ya Allah. Perasaan yang ada sebegitu itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menilai kita zahiran wa batinan. Allah Subhanahu menilai diri kita ini zahir dan batin. Kita sama-sama salat maghrib secara berjamaah. Semua salat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala menilai bahawa masya-Allah, jamaah ini, kumpulan ini adalah kumpulan yang datang salat berjamaah di masjid. Pada sudut itu nampak sama semua. Semua berada dalam masjid, salat berjamaah. Zahir dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memandang kepada batin kita, hati kita. Bagaimana keadaan hati? Maka hati inilah bermacam-macam keadaan dan tidak terselindung daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, walaupun sedetik, walaupun satu lintasan daripada hati kita. Apakah tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat setiap ibadat kita itu, apa perasaan kita terhadap ibadat kita. Itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada orang beramal ibadat, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia yang terbaik. Dia rasa dia lah yang paling soleh dan sebagainya. Maka ini juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab yang baik yang disebut di sini, setiap ketaatan kita itu, kita merasainya, kita menilainya, kita memandangnya bahawa masih lagi ada unsur-unsur riya. Kemungkinan saja solat kita masih ada lagi riya. Ataupun dengan makna yang lain, kita merasakan solat kita penuh dengan kekurangan. Mungkin saja solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa bersalah. Macam orang memberikan hadiah kepada seseorang. Bagi orang yang beradab, dia minta maaf. Dia bagi hadiah minta maaf. Sebab apa? Dia sangat beradab. Kenapa? Sebab dia rasa minta maaf lah. Rasa-rasa ni dah dapat yang bagi dia kata, yang dia bagi tu hebat dah. Orang jamu kita, dia minta maaf lah. Minta maaf lah, ni yang dapat duit ni yang dapat. Sedangkan dapat tu kambing ada, ayam kampung ada, ikan tenggalan ada. Hodap ikan tenggalan. Semua ada. Tapi punya beradab dia, minta maaf lah ni yang dapat duit kita kata ini dah hebat dah ni. Mana orang sangat beradab. Yang kata kurang adab dia, mungkin dia bangga. Macam mana? Tengoklah dan hidang macam mana. Macam ni lah kali hidang. Perasan pula kan. Kita yang terbaik. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, Sidi Abi Badian menyebut sebegitu, di antara ubudiyah kita kepada Allah, mana sifat kehambaan. Bila kita merasa kurang di hadapan Allah, itu ada sifat kehambaan, sifat kehambaan ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya kehambaan. Ubudiyah, rasa kehambaan kepada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala tersangat ingin melihat sifat kehambaan kita. Selain daripada kita melakukan perintah yang wajib, selain daripada kita meninggalkan larangan yang haram, selain daripada kita menerima kehidupan yang Tuhan takdirkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu. Kehambaan dinamakan ubudiyah. Ubudiyah, kehambaan. Tidak semua orang diberikan nilai kehambaan yang sempurna. Sebab itu ulama menyatakan bahawa orang yang paling sempurna sifat kehambaannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah menunjukkan kehambaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar taat pada perintah Allah, taat pada perintah yang wajib, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menerima
apa saja ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nama dia ujian daripada Allah, kita ramah ke tak ramah ke, kita setuju tak setuju ke, tetap datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nama dia takdir, Allah Subhanahu wa taala tak peduli. Ya. Sama ada engkau imam, engkau ustaz dan sebagainya, maka bila datang takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak peduli. Semua, hatta para rasul, para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka datang ujian. Yang nama dia sakit, yang nama dia susah, semua akan dapat. Cuma beza dia bagaimana kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat macam mana? Pokok dek kita lah. Bagaimana tindak balas kita terhadap Allah? Apakah kita marah? Apakah kita keluh kesah? Apakah kita merungut? Apakah kita sabar? Apakah kita redha? Itu yang membezakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian, tetap Allah Subhanahu akan uji kita. Tindak balas kita terhadap ujian Allah tu macam mana? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang pelbagai? Nabi kita diseksa, Nabi kita disakiti dan sebagainya. Bagaimana cara Nabi menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan ubudiyah, kehambaan. Kehambaan bermaksud Nabi tidak membantah walaupun sedikit terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak membantah sesuatu yang menimpa diri dia, Nabi tak bantah. Hatta Nabi dibaling dengan batu ketika mana pergi ke Taif. Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif. Dan Nabi mengetahui ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh badan dia. Bagaimana Nabi menghadapi ujian? Tubuh badan dia dibaling dengan batu. Masya Allah. Nabi adalah orang yang paling. Apakah Nabi tidak mengetahui dia adalah Habibullah? Apakah Nabi tidak mengetahui dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi angkat tangan doa saja, maka datang segera balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengetahui. Bahkan Nabi tidak berdoakan sedikit pun kecelakaan kepada orang Taif. Bermaksud Nabi pasrah terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi redha, Nabi tunjukkan kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang memberi tawaran untuk membalas adalah malaikat azab. Malaikat azab diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta izin dulu. Minta izin untuk diturunkan bala ke penduduk Taif. Malaikat azab dah bersedia dah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat azab, sebelum engkau ingin mengazab Taif, pergi tanya Nabi dulu. Pergi tanya Nabi dulu. Nabi tak minta pun. Sebab Nabi melihat inilah semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunjukkan kehambaan dia. Siapa dia, siapa Allah. Siapa dia, siapa Allah. Siapa kita, siapa Allah. Begitulah kepahaman yang ditunjukkan dalam Islam. Allah yang mencipta kita. Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kepahaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga malaikat azab. Bersedia. Bersedia dan bertanya kepada Rasulullah, nak tak? Kalau orang Taif itu dihimpap dengan gunung Ganam. Maka datang malaikat tadi bertemu dengan Nabi SAW yang keadaan berdarah-darah tersebut. Maka mengatakan, aku adalah malaikat azab. Aku dulu pernah menghimpapkan gunung Ganam berkaum-kaum yang terdahulu. Ya Rasulullah, nak tak? Aku angkat gunung-gunung di sekeliling Taif ini dan aku hampapkan kepada penduduk Taif. Sebagai balasan mereka itu telah menyakitkan engkau. Apa jawapan Nabi SAW? Ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Nabi itu menggambarkan bahawasanya Nabi tidak
tidak mahu mengambil sedikit pun balasan daripada tubuh badan yang disiksa oleh golongan Taif. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengan gagalnya dakwahnya itu. Jadi Nabi melihat dia gagal berdakwah kepada orang Taif. Orang Taif tak menerima dakwah dia. Maka Nabi mengadu, ashku dha'fa quwwati wa qillatu hilati. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku mengadu kepada engkau ya Allah, lemahnya aku ya Allah, lemahnya dakwah aku. Wa qillati hilati bermaksud kurangnya hilah aku, bermaksud kurangnya kepandaian aku untuk berdakwah kepada orang Taif. Itu yang dimengadukan oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku mengadukan betapa lemahnya diriku ya Allah untuk berdakwah kepada orang Taif, dan kurangnya kepandaian aku, kecerdikan aku untuk berdakwah kepada orang Taif. Itu yang Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, sekiranya dakwah aku yang gagal ini ya Allah tidak mengundang kemurkaan-Mu ya Allah, itu sudah memadai. Ya Allah, sekiranya dakwah aku kepada Taif yang gagal, pada tak ada siapa pun yang menerima dakwah Nabi SAW, sekiranya dakwah aku yang gagal itu tidak mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah, itu sudah memadai. Maka Nabi tidak menginginkan agar orang Taif itu dibalas dengan balasan azab. Maka Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu yang didoakan oleh Nabi SAW. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Jadi maksud Nabi SAW menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana apa saja takdir yang tidak baik, sifat Nabi adalah menundukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas sifat kehambaan inilah, kata ulama, Nabi diangkat darajat dia setinggi-tingginya, sehingga darajat kemuliaan yang paling tinggi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, semenjak Nabi dilahirkan sehingga Nabi wafat, apakah anugerah yang paling tinggi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, semenjak Nabi dilahirkan sehingga wafat, kurniaan Allah yang paling tinggi adalah kurniaan malam Isra dan Mi'raj. Itulah saat dan ketika paling mulia, paling beruntung, paling tinggi kedudukan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Kenapa itu kurniaan yang paling tinggi? Sebab malam Isra dan Mi'raj adalah kurniaan yang paling tertinggi kepada penduduk syurga kelak di akhirat. Kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj adalah kurniaan yang paling tinggi kepada manusia di akhirat nanti. Ketika manusia masuk dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia yang beriman menghadap kepada Allah untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi dalam hadis menyebut bahawa itulah nikmat yang paling mulia di akhirat nanti, iaitu melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling agung di akhirat itu, jadi melihat Allah ini adalah nikmat yang paling agung yang kita tak faham mungkin dekat dunia ini. Makna balasan melihat Allah mungkin saja kita tak faham. Sebab apa? Kita tak faham nikmat dia macam mana melihat kepada Allah. Sebab yang kita faham, nikmat tu makan durian, nikmat lah. Apa lagi? Makan nasi Arab, sedap lah kita kata. Apa lagi kita kata? Ada rumah besar, nikmat lah kita kata. Memandang kepada Tuhan, tak faham kita. Nikmat macam mana pula? Kenapa kita tak faham? Sebab kita tak pernah merasakan nikmat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah rasa nikmat menghadap Allah. Kita tak pernah rasa lazat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa terseksa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lama pula tarawih ni. Orang lapar ni 20 nak buat atau seksa kita. Jadi kita tak pernah merasakan nikmat menghadap Allah, tiba-tiba di akhirat ada nikmat bertemu dengan Allah.
kebingungan kita untuk memahami itu satu nikmat, sebab di dunia kita tak pernah rasa nikmat. Menyebut nama Allah tidak pernah rasa nikmat. Menghadap Allah tidak pernah rasa nikmat. Sebab kita dah ajar nafsu kita ini, yang nama dia nikmat adalah harta. Yang nama nikmat adalah makan. Yang nama nikmat adalah berkahwin. Kita tak faham makna nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab begitu keadaan dia. Kita tak pernah rasa lazat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak faham makna lazat bertemu dengan Allah di akhirat? Tak faham gitu. Tapi bila disebut bahawa akhirat itu ada makanan yang lazat, ada minuman yang lazat, ada rumah yang cantik, itu kita cepat faham. Sebab kita tahu bahasa lazat itu adalah bahasa nafsu, bukan bahasa roh. Walaupun sebegitu, Masya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak pernah rasa nikmat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan iman kita, dengan taat kita, dengan dosa kita yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin tidak mengerti makna nikmat menghadap Allah Taala ke dunia. Solat dengan penuh kesabaran, apa tu meninggal dunia? Allah kata Allah Subhanahu ampunkan kita, maka dimasuk dalam syurga. Walaupun kita tak mengerti makna nikmat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Tuhan bagi kita nikmat tersebut di akhirat nanti. Baru kita tahu betapa nikmatnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Imam Syafi'i kita, Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, diberikan kepahaman, diberikan pengertian makna bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah Imam Syafi'i kita, selain daripada mengajar kita kaedah salat, Imam Syafi'i juga mengerti rahsia salat. Bermaksud Imam Syafi'i kita mengetahui makna salat. Imam Syafi'i mengetahui apakah maksud yang Nabi menyebut ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan kemuncak kebahagiaan dalam salat. Nabi menyebut sebegitu, maka Imam Syafi'i kita mendapat habuan yang daripada Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i merasai lazat, merasai nikmat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Imam Syafi'i cita-cita adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia mengetahui, bermaksud di dunia ini sekadar hati orang itu musyahadah kepada Allah, maka dia berikan kelazatan, apatah lagi di akhirat nanti melihat kepada Allah, ruh kita dan juga seluruh jasad kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam Quran Majid, wujuhun yawma, wajah-wajah yauma idzin nadhirah, hari tersebut nadhirah, bercahaya, bergemerlapan, nadhirah. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan yang memandang. Ulama kata ayat ini bukan ayat yang kesamaran. Ayat kesamaran, ayat mutasyabihat mungkin ada 2-3 makna. Ya. Ini adalah ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam, ayat yang jelas. Tak ada 2 makna. Al-Quran ada jenis-jenis ayat yang ada double makna. Itu kena tengok. Tapi ayat ini tak ada makna yang lain, jelas bahawa akhirat itu wajah-wajah manusia akan bercahaya kerana melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir sebut macam mana? Dalam tafsir kata yang pertama, bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama mengatakan melihat Allah dengan mata kepala. Yang kedua mengatakan melihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan zahir ayat itu. Ayat itu sebut apa? Ayat itu sebut wujuhun yauma idzin nadhirah. Wujuhun. Wujuh ni wajah. Jadi pendapat kedua mengatakan melihat Allah itu bukan sekadar mata, tetapi seluruh wajah ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah melihat kepada Allah. Jadi bukan mata-mata. Ayat itu menyebut wujuh, wajah. Jadi pendapat kedua mengatakan yang melihat Allah itu satu wajah. Bermaksud bukan mata sahaja, pipi pun melihat Allah, hidung pun melihat Allah, dan juga seluruh muka ini melihat Allah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan manusia melihat Allah dengan seluruh tubuh badannya. Masya Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Bermaksud seluruh tubuh kita ini
mendapat habuan melihat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mata saja, bukan wajah saja. Bermaksud tangan kita juga mendapat habuan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata pendapat sebegitu. Jadi maksud kata nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dipahamkan oleh Imam Syafi'i kita, maka lantas Imam Syafi'i mengata, kalaulah Muhammad bin Idris ini nama dia, kalaulah aku ini tidak yakin bahawa akhirat itu ada nama dia, nikmat melihat kepada Allah, maka tidak kuat aku ibadat di dunia ini. Tidak banyak aku ibadat di dunia ini. Jadi bermaksud Imam Syafi'i ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan, kata Hasan Al-Basri, jikalau jernih ikhlas bagiku 2 rakaat, nescaya memadaiku. Bermaksud betapa besarnya nilai ikhlas. Betapa besarnya nilai ikhlas, ataupun dengan mana yang lain, betapa sukarnya kita untuk mendapat sebenar-benar ikhlas ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hasan Basri mengatakan, jikalau jernih hatiku, bermaksud sekiranya aku mendapat keadaan hatiku yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekadar 2 rakaat, tapi dengan penuh ikhlas. Masya-Allah, apakah yang dimaksud dengan ikhlas, kata-kata? Jadi sebagian ulama menyebut ikhlas itu maksudnya cinta. Apa maksud ikhlas? Ikhlas maksudnya cinta. Dan cinta itu cinta yang tidak bersebab, ataupun cinta yang bukan kerana lain. Cinta kepada Allah kerana Allah. Jadi bukan cinta kepada Allah kerana sesuatu pemberian Allah kepada kita. Maka itu belum sempurna ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah yang ikhlas menjaga anak dia. Kita kata mak ayah dia bolo anak ni ikhlas. Bila anak tu dilahirkan, dijaga anak tadi. Dibagi susu, dibagi makan, dibagi pakaian, dijaga siang malam. Ikhlas ke tak ikhlas mak ayah menjaga anak tadi? Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Dia menjaga dengan penuh cinta. Apa maksud ikhlas? Apa maksud cinta? Jadi ibu bapa yang menjaga anak tadi, kita kata dia menjaga anak dia dengan penuh keikhlasan, dengan penuh cinta. Apa maksud mak ayah menjaga anak dengan ikhlas? Bermaksud dia jaga anak kerana cinta, kerana anak tu, bukan kerana lain. Bukan kerana dia nak bayaran daripada anak tu. Tak ada ibu bapa bila anak tu dah besar, dah gaji besar, datang bil. Bil apa pula ni? Kau tengoklah susu kau marin. Mak boli marin, itu harga marin. Harga sekarang lain. Double bayar, kata dia. Berniaga lah, kata dia. Mak molo anak sebab nanti dapat duit. Tak ada. Bukan kena balasan. Jadi apa makna? Kita kata, kalau bahasa kita, mak ayah tu taat pada anak. Mak ayah taat pada anak. Kenapa? Dia akur. Dia jaga anak tadi. Berjaga anak. Dengan ikhlas, kita kata. Jadi apa maksud mak ayah jaga anak dengan ikhlas? Tanpa inginkan balasan. Jadi apa bondo kita buat baik dengan orang tanpa dapat faedah kepada kita. Buat baik je lah. So anak di Pinang ke Kelantan, langsung dicakup buat Kelantan. Tak dapat apa pun. Bolo-bolo dah bosa-bosa, bawa dia orang. Apa kita dapat? Tak apalah, kata mak ayah. Kenapa? Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Cinta. Jadi dia buat itu kerana cinta. Jadi maksud cinta tidak inginkan balasan kecuali orang yang dicintai. Masya Allah. Kalau begitulah mana ikhlas, maka begitulah ibadat kita kepada Allah kerana Allah. Kerana cinta. Macam mana kita nak cari cinta kepada Allah sebegitu? Sebab selain pada anak dan juga keluarga,
Semua mesti bersabab kata-kata. Kita buatnya bersabab. Kita kerja, orang suruh kerja, ada sebab. Ada bagi gaji tak? Ada bagi upah tak? Kalau tak bagi upah tak, kau suruh kita dah. Ada. Kita pun datang kerja. Jadi bersabab. Jadi apakah kita dengan Allah Ta'ala sebegitu muamalah kita? Ada sesuatu balasan yang Tuhan balas per kita, barulah kita semangat kita nak beramal, sebab Allah Ta'ala memberi kita balasan terhadap kerja yang kita buat. Maknanya kata betapa lemahnya ikhlas kita terhadap Allah, lebih lagi ikhlas mak ayah kepada anak dia. Kalah kita dengan mak ayah menjaga anak. Kita dengan Tuhan kita tidak sebegitu. Masya Allah. Betapa jahilnya kita. Betapa kurangnya pemahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana sepatutnya, maka yang sepatutnya kita beribadat kepada Allah kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Jadi ikhlas kerana Allah. Kerana cinta kepada Allah. Masya Allah, kita kata, nak rasa cinta kepada Allah, maka itulah cabaran kita sebab cinta kita ni kepada nafsu kita. Kita dah terbiasa, cinta kita ni berdasarkan nafsu. Cinta kita berdasarkan nafsu. Sebab itu, hubungan dengan Allah, nafsu kita tak masuk di situ. Nafsu kita tak masuk. Nafsu kita tidak mendapat habuan dia. Nafsu kita habuan dia dapat makan, dapat upah, dapat duit, dapat harta. Baru ada nilai kita berbuat sesuatu. Kalau tanpa sesuatu, nafsu kita tak masuk. Bermaksud nafsu kita. Kita cinta nafsu kita. Bagaimana kita nak faham mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Kecuali kita mujahadah nafsu kita. Mujahadah nafsu kita, barulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman ataupun keikhlasan. Ikhlas. Sebab ikhlas dengan cinta tidak boleh pisah. Bila ikhlas, ada cinta di situ. Mak ayah ikhlas menjaga anak. Kenapa? Kerana cinta kepada anak tadi. Jadi cinta yang tulus, tidak ingin balasan. Kenapa nak bolo anak ni? Tak cinta. So dah besar, so lain pun ya, dah nikah ni tak datang, tak duduk dah. Tak apalah. Kerana cinta. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu cinta adalah ikhlas. Maka ada satu dalam hadis kudusi menyebut al-ikhlas. Dalam satu hadis kudusi menyebut sesungguhnya ikhlas itu merupakan salah satu khazanah di antara khazanah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi. Ikhlas merupakan perbendaharaan daripada sekian perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu adalah satu khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan kepada orang yang dicintai. Bermaksud ikhlas itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan keikhlasan dalam hati kita, maka dapatlah kita melakukan keikhlasan tersebut. Ala kulli hal, pada syariat zahir dia, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadat kita dengan ikhlas. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah tu dah ada dalam Quran. Tak dapat kita nak tolak dah. Wa ma umiru, tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali ibadat kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mukhlis, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbicara ikhlas kepada Allah, kita nak bicara ikhlas yang tertinggi. Apa maksud ikhlas yang tertinggi? Bermaksud kita ibadat kepada Allah kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan arti kata lain, kerana kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita layaklah untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ketika dikurniakan darjat yang tertinggi tersebut, kata ulama, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi kita dengan ubudiyah. Allah Ta'ala tidak memanggil Nabi kita dengan nama Rasul. Rasul itu derajat yang tinggi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memanggil Nabi kita dengan nama Nabi. Nabi itu derajat yang tinggi.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita dengan darajat yang paling Allah Taala cintai. Itu darajat ubudiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, berikan kurniaan yang tertinggi dalam Isra dan Mi'raj kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam Isra dan Mi'raj, kata ulama, Nabi kita bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nak terima solat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tertinggi. Jadi ketika nikmat yang tertinggi tersebut, apakah gelaran yang Allah Taala panggil kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Darajat yang tinggi itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama yang dipanggil oleh Allah Taala? Nabi ni banyak panggilan dia. Jadi ketika malam Isra, Allah Ta'ala panggil kita, panggil Nabi kita dengan gelaran apa? Allah Ta'ala tidak memanggil dengan gelaran Nabi. Allah Ta'ala tidak memanggil dengan gelaran Rasul. Tetapi Allah Ta'ala panggil Nabi kita dengan gelaran Abdun. Abdun. Maka firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi gelaran Abdun disebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sebut Subhanallazi asra binabihi. Boleh kalau Allah sebut. Subhanallazi asra bi rasulihi. Boleh disebut. Tetapi Allah Taala sebut Subhanallazi bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalan malamkan hamba-Nya. Maka ulama mengatakan kalimah abdun datang daripada ubudiyah, bukan datang dari kalimah ibadah. Abdun bukan datang dari kalimah ibadah. Ibadah berupa salat, ibadah haji, ibadah puasa, itu ibadah-ibadah. Tetapi abdun itu datang daripada kalimah ubudiyah. Jadi ubudiyah ini bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, bukan sekadar haji. Ubudiyah ini adalah keseluruhan hidup kita itu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidup kita kehambaan, punya sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar masjid kita mesti ada sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja kita mesti ada sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan bahawa penghuni syurga seluruhnya bersifat dengan sifat ubudiyah. Penghuni syurga tidak masuk orang dalam syurga kecuali Allah Taala ubah sifat ubudiyah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud penghuni syurga kenal Allah Subhanahu wa taala. Penghuni syurga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni syurga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Penghuni syurga mengetahui yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis menyebut penghuni syurga menikmati nikmat syurga dengan nafas keluar masuk dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat baik macam tu saja. Nafas kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan sebagaimana makhluk ini. Makhluk di dunia ni apa sifat dia? Makhluk di dunia ini sifat dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pokok tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah batu batan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah bumi, bulan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bermaksud mereka taat dan penuh rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan makhluk ini. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari itu dia berjalan ikut paksi dia. Kenapa? Di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari tadi menurut perintah Allah dengan penuh ta'zim, dengan penuh kebesaran, dengan penuh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain ini, mereka semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Wa in min syai'in, tidak adalah sesuatu yang Tuhan jadikan di dunia ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka itu semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu tak faham tasbih dia. Jadi gunung ganang bertasbih, dinding semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tasbih makhluk tadi tasbih yang lalai?
Apakah makhluk tadi bertasbih tanpa mereka faham? Mana mungkin. Makhluk tadi bertasbih penuh ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sentiasa mengenali Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sifat dia. Kecuali kita, makhluk jin dan manusia yang fasik hati dia macam kita ni. Kita menyebut Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita membesarkan yang lain, membesarkan harta, membesarkan duit dan sebagainya. Jadi kita tidak membesarkan Allah dengan selayaknya. Maka manusia bila masuk syurga nanti semua membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang mengagungkan Allah dengan selayaknya kecuali orang itu bersifat dengan ubudiyah. Tidaklah seseorang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya dengan selayaknya keagungan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebegitu, begitulah penghuni syurga kata ulama, ubudiyah ini kekal sampai ke syurga nanti. Adapun yang namanya ibadah hanya ada di dunia sahaja. Yang namanya ibadat, yang namanya solat, yang namanya puasa, yang namanya sedekah, yang namanya haji, yang namanya umrah ada di dunia sahaja. Meninggal kita tak ada lagi ibadat. Tetapi yang namanya ubudiyah tu sampai ke syurga nanti. Bermaksud sekiranya kita telah meletakkan diri kita ni bersifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memudahkan kelayakan kita masuk syurga sebab ahli syurga itu sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekiranya kita ada sifat keegoan, tidak ubudiyah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapa, kita siapa? Jadi itu tidak lupa dia. Tidak tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana komen kita kepada Allah Taala. Apalah macam ni, apalah macam ni, apalah macam ni. Kenapa engkau ya Allah takdir aku macam ni? Saya nak jadi macamnya. Ada bantahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau miskinkan aku ya Allah? Mana boleh? Aku nak kaya. Kenapa kau susahkan aku? Jadi kita tak ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita komen Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak komen dengan lidah kita komen dengan hati kita. Nama dia mukhasamah, nama dia. Mukhasamah ni bantah Allah. Bantah Allah ni bukan sekadar bantah dengan lidah, kita bantah Allah, kita bantah dengan hati kita. Kenapa Allah Taala buat macam ni? Kenapa Allah Taala buat macam ni? Kenapa Allah Taala buat macam ni? Bermaksud kita bantah Allah. Bermaksud kita naik level kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala takdirkan sebegini, kita boleh komen pula. Kenapa ya Allah buat macam ni? Nama dia mukhasamah. Mukhasamah ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran, manusia ini sifat dia mukhasamah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dalam surah Yasin Allah Taala menyebut awalam yaral insan, apakah manusia tidak melihat? Inna khalaqnahu min nutfah. Kami jadikan mereka daripada saripati air yang hina. Min nutfah, bonih, yang hina, yang tak ada nilai. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza ni tiba-tiba bila dah dilahirkan ke dunia, tiba-tiba bila ada pendengaran, ada penglihatan, ada kaki, ada tangan, apa jadi dia? Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia jadi pembantah yang nyata. Tu ayat surah Yasin yang kita baca tu. Fa idza huwa, tiba-tiba bila dia dah besar, bila dia ada kehendak, bila ada pemikiran, dia jadi apa? Khasim. Khasim kalau belajar bahasa Arab sifat mubalaghah. Melampau-lampau membantah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk kata kita bantah takdir Allah kepada kita. Ya Allah, kenapa engkau takdir aku begini ya Allah? Kenapa engkau takdir begini ya Allah? Bermaksud kita bantah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bantah Allah, maka menafikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Basri tadi, sekiranya jernih ikhlas bagiku 2 rakaat, memadai aku dengan 2 rakaat solat. Kemudian Ibnu Athaillah sekali mengatakan, gemar kamu, suka kamu, keinginan kamu
untuk melihat aib kekurangan pada diri kita. Jadi kita suka melihat aib pada diri kita untuk kita baiki, itu terlebih baik daripada kamu menanti-nanti hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada jenis penyakit orang yang soleh. Ini penyakit orang yang soleh, bukan penyakit orang yang fasik. Jadi penyakit ni, orang malas ibadat pun ada penyakit, orang yang dah soleh pun ada penyakit. Masya Allah, kata-kata. Orang ahli ibadat pun ada penyakit dia. Oh, apa penyakit orang soleh? Mungkin penyakit ni tak ada ke kita. Sebab kita tak jadi orang soleh. Ya. Di antara penyakit orang yang soleh, menanti-nanti bilakah Allah Ta'ala buka hijab. Itu penyakit orang soleh. Ya. Dia banyak beramal, banyak berzikir, Masya Allah, orang dah gola dia orang soleh dah. Dia banyak beratib, banyak beramal. Kemudian di hatinya sentiasa berkata, Ya Allah, mulalah engkau nak buka hijab ni, Ya Allah. Aku nak tengok malaikat. Aku nak tengok hantu dan sebagainya. Sekali buka hijab oleh Allah Ta'ala, nampak hantu. Bangga ambil-ambil dia. Canang ke orang. Dan tahu, dan nampak. Belakang topi, sebelah tu ada hantu seekor. Dia nampak. Jadi dia bangga sebab apa? Sebab dia terbuka hijab. Dia buka hijab dan sebagainya. Jadi di antara penyakit orang yang soleh, dia menginginkan Allah Ta'ala buka hijab. Buka hijab. Itu penyakit ahli ibadat. Maka kata Ibnu Athaillah Iskandari, engkau mencari aib yang ada pada dirimu itu terlebih baik daripada kamu ingin melihat benda-benda yang gaib. Itu maksud dia. Ataupun engkau memperbaiki dirimu yang aib, sifat aib pada dirimu itu terlebih baik daripada kamu ingin melihat benda-benda yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hantu gaib, malaikat gaib, alam barzakh gaib, banyak benda gaib. Di antara penyakit orang yang soleh, ahli ibadat, dia nak tengok benda gaib tu. Bila nampak, dia tahu kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit juga. Maka katanya, engkau memperbaiki sesuatu aib itu terlebih baik daripada gemar kamu kepada barang yang didindingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang gaib. Maka adalah karamah itu. Ini penyakit orang yang soleh adalah karamah. Penyakit ahli ibadat adalah karamah. Sebab itu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan amal, masya-Allah, satu masa, satu ketika Allah Ta'ala beri kita kekuatan beramal. Masya Allah, rajin beramal, rajin solat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin salawat. Yang mungkin Allah Ta'ala tak beri ke orang lain. Maka kita hati-hati ketika itu. Hati-hati lintasan yang jahat kepada hati orang soleh. Apa lintasan ketika itu? Masya Allah, Allah Ta'ala bagi dia rajin beramal. Orang tak banyak beramal, dia rajin beramal. Baca Quran, berzikir, qiyamul lail dan sebagainya. Apa lintasannya? Bila karamah Tuhan nak bagi ni. Bila karamah ni. Dia dah banyak berzikir dah. Beratib dah. Hati dia sentiasa, Ya Allah, bila karamah? Mana karamah? Karamah tak zahir-zahir lagi. Maka kata di sini, maka adalah karamah itu pada orang yang awam, iaitu mencarikan adat. Jadi bagi orang awam, karamah inilah yang mengagumkan mereka. Memang ada karamah kepada orang-orang yang soleh. Ataupun kita kata karamah itu akan berlaku kepada para awliya ilah solihin. Bila berlaku karamah kepada seseorang, maka orang itu adalah di kalangan para awliya ilah solihin. Itu secara umum dia. Bahkan karamah ini satu perkara dalam agama yang tak boleh kita nak tolak. Nak tolak pun tak boleh. Tak boleh kita mengatakan bahawa tak ada karamah. Tak boleh juga. Mana boleh ada karamah? Tak logik. Pun tak boleh juga. Jadi karamah ni ada. Bahkan berlaku. Bahkan ditulis oleh para ulama. Di antara ada kitab Karamatul Awliya. Ada.
Dalam kitab tu berapa jilid? 2 jilid ke? Dalam itu dinakalkan bagaimana karamah orang-orang yang salih yang terdahulu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Sebab itu disebut dalam kitab Tauhid, Jahrah Tauhid. Jahrah Tauhid kitab yang masyhur dalam akidah kita. Dalam Jahrah Tauhid disebut apa? Maka dikatakan dalam Jahrah Tauhid, wa asbitanna lil awliya'i karamah wa man nafaha fanbidhan kalamah. Kata Ibrahim Al-Liqani, pengarang kitab Jahrah Tauhid, maka katanya wa asbitanna lil awliya'i karamah. Telah sabitlah kepada para awliya itu ada karamah. Wa man nafaha, barang siapa menafikan, mana ada karamah-karamah, pembidan kalamah, lontarlah kalam-kalam mereka jauh-jauh. Termasuk karamah itu ada berlaku kepada para aulia ila salihin. Cuma bagi orang awam, dia melihat karamah yang ada para aulia itu, masya Allah, itulah yang besar, itu yang hebatnya. Maka mereka mengimpikan untuk mendapat karamah. Itu pada pandangan orang awam. Jadi orang awam melihat karamah itu yang hebat itu, apabila seorang itu dikurniakan karamah, yaitu benda yang mencarikan adat. Benda mencarikan adat. Berjalan atas hari, terbang atas udara, apa lagi karamah para awliya. Karamah Al-Imam Sayyuti, dia boleh pergi Makkah beberapa langkah saja. Lolap mata, langkah, dah sampai Masjidil Haram. Lepas tu langkah-langkah lah, dah sampai ke Jampul balik. Untung macam tu. Tak payah kita ikut travel mana-mana dah. Nak pergi Makkah, lolak mata, langkah, dah sampai dah. Jadi budaya mencarikan adat. Budaya mencarikan adat berlaku. Maka kata di sini, adapun karamah bagi pandangan orang awam adalah perkara yang mencarikan adat. Seperti berjalan di atas air dan terbang di atas udara, di atas hawa. Ada hawa dan pada orang yang khawas. Adapun ahli khawas ataupun ahli ilmu yang dinamakan karamah itu, yaitu menukarkan. Bagi ahli khawas ataupun ahli ilmu, karamah itu apa? Karamah itu adalah menukarkan sifat yang tercela dengan sifat kepujian. Kita dengar macam tu tak sedap mana bunyi dah. Allah macam tu tak, apa kita kata? Tak best lah. Setakat macam tu. Benda yang kita malas nak buat. Nak tukar sifat tercela kita kepada sifat terpuji. Itu malas nak buat dah. Tapi kau dapat karamah tak? Dapat karamah nak terbang, nak qabal, nak apa, tu menarik itu. Tapi kalau karamah dalam erti kata menukar sifat keji kepada sifat terpuji, itu biasa. Sedangkan ahli khawas ataupun para awliya ila salihin, hatta mereka dikurniakan karamah oleh Allah Ta'ala sekalipun, tetap mereka melihat karamah yang paling agung itu apa? Karamah yang paling agung itu dapat menukar sifat keji kita kepada sifat yang terpuji. Ini karamah yang lebih mulia lagi daripada orang yang diberikan karamah mencarikan adat terbang dan sebagainya. Kita tengok orang tu boleh terbang, boleh macam-macam, kita kata, mak hebat tu karamah. Ada yang lebih hebat lagi daripada karamah itu. Apa dia? Kita menukar sifat kita. Daripada tak elok, tukar kepada elok. Ini lagi besar karamah dia. Daripada sifat malas ibadat, rajin ibadat. Kita tukar sedikit sifat tercela kita kepada sifat terpuji. Ini karamah yang lebih hebat daripada karamah yang Allah Ta'ala beri kita bermacam-macam benda yang pelik. Kata di sini. Maka katanya ahli khawas itu, karamah itu bagi mereka adalah menukarkan sifat yang tercela dengan sifat yang terpuji. Kemudian seterusnya kata setengah daripada orang arifin. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.